Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Okay, so insyaAllah pagi ni saya just nak share briefly je lah. Okay, briefly pasal penyakit autoimun dan juga kenapa lebih ramai wanita yang menghidap penyakit autoimun. Okay, so kalau zaman sekarang ni kan, zaman COVID ni, macam kita banyak dengar pasal imun kan, orang sana-sana bercakap pasal imun, kena kuatkan imun untuk lawan COVID semua. So it's the same immune lah that we are talking about. Tapi kenapa nama dia auto? Masuk auto. Tahu auto tu automatic lah kan. Benda-benda yang automatic ni macam mesin, benda-benda automatic macam tu. So it's memang immune tu bertindak secara auto. Okay. So it's the same immune yang kita katakan immune yang sepatutnya melindungi badan kita, melindungi badan kita daripada jangkitan kuman ataupun immune ni dia sangat banyak fungsi dalam badan kita, sangat banyak fungsi. Tapi selalunya kita tahu melindungi badan kita daripada kuman kan. So sebab tu yang bila ada pandemik COVID ni, tiba-tiba macam sistem imun tu tiba-tiba jadi satu perbualan yang topik yang hangat. Semua orang pun tahu pasal imun, nak makan vitamin C untuk kuatkan imun kan. Tu semua orang tahu untuk melawan kuman. Okay, so itu adalah antara fungsi imun, iaitu melawan kuman ataupun sel-sel asing yang masuk dalam badan kita, termasuklah bakteria, fungus, virus ataupun parasite, semua tu memang imun kita akan tackle. Tetapi imun kita juga sebenarnya memainkan peranan dalam membaik pulih sel-sel yang rosak. Okey, contohnya sebab kita ni macam terdedah dengan banyak benda yang menyebabkan kerosakan sel kita kan, radikal bebas di mana-mana. Okey, so sel-sel yang rosak ni, yang mana kerosakan DNA dia tu akan di-tackle oleh sistem imun. Okay, tapi yang membaik pulih DNA apa semua tu ialah daripada apa yang kita makan lah, daripada bahan-bahan mentah yang kita bekalkan kepada kita punya sel. Okay. Okay, lepas tu apa lagi? Fungsi imun kita. Imun juga berfungsi dalam apa ni, kalau macam ada luka ke kan, luka daripada salur darah pada kulit kita, tu pun imun juga yang akan memainkan peranan. Okey. So sekarang ni apa itu autoimun? Okey, autoimun ni dia cakap auto, dia berlaku secara automatik kan. Maksudnya dia tanpa kawalan. Macam tu. So imun kita ni dia bertindak tanpa kawalan, yang mana dia bukan saja menekel benda-benda yang saya cakap tadi tu, yang jangkitan, yang sel rosak semua tu, tapi dia juga mengattack, okay, menyerang sel-sel yang normal. So sebab tu orang-orang yang ada penyakit autoimun ni, dia macam dia punya simptom tidaklah terlampau ketara, tak terlampau jelas, tapi dia akan berterusan. So contoh-contoh penyakit autoimun ya, contohnya yang paling glamour saya rasa SLE kan, rheumatoid arthritis, psoriasis, thyroid, dan juga ada kencing manis. Okay? Kencing manis type 1 adalah autoimun juga. Type 1 ni yang berlaku kepada budak-budak. Okay, kanak-kanak dah ada kencing yang dikesan masa kanak-kanak lagi. Itu jenis 1, dia merupakan penyakit autoimun. Okay, dan lagi yang ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, yang mana seseorang tu mengalami masalah platelet dia cepat pecah tapi tak tahu kenapa. Perkataan idiopathic tu adalah perkataan tak tahu dari mana dia datang. Okay, so dia punya term adalah idiopathic. Okay, so apa yang menyebabkan, apa yang menyebabkan sistem imun ni dia menyerang sel-sel yang normal? So ada beberapa teori yang mengaitkan kenapa sel imun ni dia menyerang sel yang normal. Okey, yang pertama ialah disebabkan oleh sistem imun tu yang mengalami masalah. Okey, ada keceliruan, ada kecelaruan, ada macam problem tu daripada imun tu sendiri. Dia macam mungkin kalau kita umpamakan imun tu dengan kita punya askar, kita punya tentera yang melindungi kita punya negara. Askar tu kita cakap dia berpaling tadah,
mengkhianat lah. Okey, askar tu mengkhianat, mengkhianat negara sendiri. So sebab itulah dia pergi menyerang kita punya sel sendiri. Okey, itu yang pertama. Maksudnya ada something wrong dengan askar tu. Okey, mungkin dia punya mental status tak berapa nak betul dah. So dia pergi macam tu. Okey, yang kedua adalah memang sel-sel dalam badan kita ni banyak yang rosak. So sebab itulah actually immune tu normal, tapi sebab banyak sel rosak, so dia pergi attack lah sel-sel yang rosak tu. Okey, sebab immune kita ni dia punya fungsi, bila ada sel rosak, dia nak cuba baik pulih sel itu. Tetapi kalau tidak berjaya membaik pulih dia akan bunuh lah. Dan kalau dia dibunuh secara semula jadi, secara alami, tak akan ada apa-apa masalah. Tapi bila sel tu dibunuh secara paksaan, sel tu tak nak mati, tapi dia telah dibunuh secara paksaan, dia akan menyebabkan keradangan yang tinggi dalam badan kita, dan dia akan mengganggu fungsi badan yang lain lah. Okey, itu ialah teori macam mana autoimmune ni boleh terjadi. Okey, so kenapa pula wanita? Kan, kenapa perempuan pula ni? Apa masalah perempuan? Kenapa boleh balik perempuan ni? Okey, so memang ada statistik yang menunjukkan bahawa penyakit autoimmune ni dia banyak berlaku di kalangan wanita. Okey, banyak berlaku di kalangan wanita. So apa penyebab dia? Okey, setakat ni memang saintis belum mengesahkan betul-betul lah kenapa wanita yang kena. Okey, tetapi antara teorinya, teori lagi. Okey, teori dia adalah wanita ni dia punya sistem imun dia lebih kuat daripada lelaki sebenarnya, dan memang lelaki dia lebih mudah mendapat jangkitan kuman. Tetapi bila dia ada kelebihan, dia lebih kuat, sebenarnya dia punya disadvantage dia ialah dia terlalu kuat hingga kan berisiko ataupun berkemungkinan untuk dia attack sel sendiri. Okey. Sebenarnya kita setiap kekuatan kita memang akan ada kelemahan kan. So antara lain contoh dia adalah kita punya sendi. Okey, apa-apa dalam badan kita, dalam hidup kita ni pun, apa-apa yang kuat tu mesti ada kelemahan dia kan. So contohnya sendi kita, sendi bahu kan. Sendi bahu ni kita rasa dia punya kekuatan adalah dia fleksibel kan, dia boleh pusing sana, pusing sini kan, tolak sana, pusing kan, berbanding dengan sendi sendi elbow, sendi siku kan. Siku boleh buat macam ni je, tapi kalau ini dia boleh buat macam-macam, boleh pusing sana pusing sini kan. Tapi dia punya kelemahan disebabkan oleh kekuatan dia tu ialah dia sangat tak stable sebenarnya. Sebab kalau sendi bahu kan dia macam ni kan, dia macam soket dengan ni. So sebenarnya dia tak ada perlindungan kat bawah ni. So dia sangat senang tercabut. So untuk orang yang aktif, yang atlet ke, memang sangat biasa dislocate. Maksudnya sendi ni tercabut daripada dia punya soket tu. So itu disadvantage dia. Okay, walaupun advantage dia dia fleksibel apa semua kan, senang nak bergerak. So tapi dia ada disadvantage dia. So the same goes to kita punya immune. Okay, walaupun immune wanita tu lebih kuat, tetapi dia punya advantage daripada dia punya kekuatan tu, dia mungkin boleh boleh attack sel-sel yang normal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dia mungkin juga disebabkan oleh genetik. Okey, so sebab sebenarnya penyakit genetik ni dia banyak pada okey, penyakit genetik ni dia macam kita kata dia senang pass from woman to woman lah. Maksudnya macam tu. So dia senang antara ahli keluarga wanita, macam tu. Okey, so itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia disebabkan oleh persekitaran juga. So mungkin disebabkan oleh pemakanan. Ada orang dia triggered by stress. So perempuan senang stres kan, dan pemakanan pula, perempuan ni macam macam-macam benda makan tetap. Dan perempuan lebih banyak terdedah kepada macam makanan yang tinggi kolesterol, tinggi gula, makanan proses. Semua tu pun dikatakan merupakan teori macam mana wanita ni lebih banyak yang kena
penyakit autoimun. Okay, hi Heli, happy birthday. Heliana birthday dia hari ni, so saya ambil kesempatan untuk wish birthday dia since saya nampak dia masuk. Okay, so itulah, okay, so itulah antara teori-teori yang mengaitkan, okay, macam mana wanita ni lebih banyak kena penyakit autoimun. Okay, so ada apa-apa tak nak tanya pasal autoimun? Okay, so saya teruskan dengan simptom-simptom autoimun. So macam saya cakap tadi, ada banyak penyakit yang berkaitan autoimun kan. Ada SLE, ada rheumatoid arthritis, ada psoriasis, ada thyroid, ada kencing manis. So penyakit-penyakit ni dia ada dia punya simptom sendirilah. Tapi selalunya yang susah untuk dikesan tu adalah SLE kan. SLE sebab dia punya simptom tu sangat vague, sangat samar, okey, dia tidak ketara, okey. Ataupun ataupun rheumatoid arthritis tu macam susah juga nak kesan. Sebabnya masalah dia satu, contohnya dia punya simptom satu mungkin demam, okey, kerap demam. Lepas tu sakit-sakit sendi. Lepas tu mungkin macam merah-merah kat muka, gatal-gatal ke kan. Tapi masalah dia ialah most of people dia lambat dikesan sebab penyakit autoimun ni dia adalah penyakit yang kronik, okey, yang macam sejarah dia panjang, okey, lama. Okey, sejarah dia lama. So maksudnya orang tu dia macam balik-balik kena masalah macam tu. Kan? Contoh sakit sendi lah. Contoh saya ambil rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis dia selalu sakit sendi. So macam bila dia terkena dia punya dia punya trigger tu, benda-benda yang trigger dia akan balik bengkak sendi tu. Contohnya dia kena bengkak sendi for the first time. So dia pergi jumpa Dr. A. So Dr. A cakap okey, ni mungkin bengkak sendi biasa je. So dia bagi ubat untuk tahan sakit, untuk bengkak. So that's it. So dia punya simptom tu okey kan, makin okey lah. Okay, so mungkin next month dia datang balik penyakit tu. So dia macam nak pergi kat Dr. A ke kan. Dr. A ni macam takut nanti sama juga nanti balik lagi kan. So dia pergi Dr. B. So Dr. B ni tak tahu dia punya sejarah yang sebulan lepas kalau dia tak bagi tahu. Dan selalunya macam benda tu kan macam benda yang biasa kan, macam bengkak sendi, sakit sendi kan, benda yang macam biasalah. Sometimes kalau baru sekali, macam baru sekejap je, tak adalah kita nak tu sangat for some people lah. Okay, so jadi dia pergi Dr. B. So Dr. B bagi ubat yang sama. So okay, so next time dia kena balik, dia pergi kepada Dr. C. So benda yang sama juga berlaku. So sebab itulah penyakit autoimun ni dia susah untuk dikesan. Sebabnya berlaku doktor shopping macam ni. So bulan ni pergi Dr. A, bulan depan Dr. B pula, bulan depan lagi Dr. C. So kalau pergi doktor yang sama kan, kalau pergi Dr. A je, so A tahu dah, oh bulan lepas kamu ada ni juga kan. So something triggered dalam A punya otak dah, cakap oh mungkin ini bukan sakit sendi biasa. Macam tu. Kecuali kalau memang dia cakap dengan nak pergi doktor shopping pun cakap dengan doktor tu, oh bulan lepas saya dah macam ni. So mungkin something else akan difikirkan, dan diagnosis akan lagi cepat, dan dia punya rawatan tu akan lagi cepat lah. Okay, tetapi actually dalam rawatan autoimun pun dia sebenarnya nak mengurangkan imun tu. Okay, sebab imun tu adalah hyperaktif kan, adalah overaktif. So dia nak kurangkan. So selalunya akan diberi steroid kan untuk kurangkan tindakan imun tu lah. Okay, tapi sebenarnya kan saya baca saya baca, okay, sebenarnya ada banyak jurnal yang mengatakan bahawa orang yang ada autoimun ni dia kekurangan vitamin D. Okay. Dan of course lah, sebenarnya saya rasa lah memang dia banyak kekurangan nutrisi-nutrisi tertentu, termasuklah anti radang, antioksida, dan juga
lebih kompleks. Sebab sometimes mungkin stres kan yang menyebabkan dia punya flare tu muncul lah. So apa yang you boleh buat adalah yang pertama memang kena jaga makan lah. Okay, kena jaga makan, mesti kurangkan makanan yang tinggi gula, makanan yang tinggi lemak, makanan yang tinggi kolesterol, semua tu kena kurang. Okay, ada juga yang mengaitkan makanan tinggi protein dengan inilah, tapi tengok juga protein yang macam mana lah kan. Sebab some protein dia mungkin mengandungi bahan-bahan lain juga macam tu. Okey. Yang kedua adalah kena bijak kawal stres. Yang ketiga exercise. Okey, pendek kata amalkan hidup sihat lah. Macam tu kan. Kita cakap senang tapi yang nak buat tu. Tapi macam mana pun for the sake of your health, memang kena buat juga kan. Okey, so itulah sahaja saya rasa saya punya sharing. Okey, ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya stop? Okay, saya harap boleh adalah ada something yang you all boleh belajar, dan kalau you all rasa bermanfaat boleh share dengan kawan-kawan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai situ je lah. Okay. Yang pentingnya kalau macam ada ada simptom yang sama berpanjangan, jangan apa nama tu, that's the thing yang you kena highlight kan. Okay, contohnya kalau sakit sendi sekejap okey, lepas tu nanti dia balik lagi dan yang sama, so mungkin itu ada something to do dengan penyakit-penyakit yang kronik lah. Okay. Okay, so itu sajalah daripada saya pagi ni. Thanks for joining me today. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.